Assalamualaikum dan selamat kembali ke Pandangan J. Kita baru saja melalui satu proses pilihan raya baru-baru ini dan beberapa perkataan being thrown around ataupun digunakan selalu sering kita dengar. Antara perkataan yang sering kita dengar adalah perkataan seperti manifesto dan mandate. Bersama dengan saya untuk membincangkan perkataan-perkataan ini secara spesifik adalah tak lain dan tak bukan Datuk Seri Dr. Jahaberdin Mohamed Yunus. Thank you so much for being here, Datuk Seri. Salam saudara Fudil. Waalaikumsalam. Datuk Seri, sebelum kita mulakan, secara amnya, apakah itu manifesto? Okay. Dalam politik saudara Fudil, manifesto merupakan satu perkataan, satu konsep yang sangat penting. Kalau kita lihat kepada sistem politik di Malaysia, kita demokrasi dan kerajaan dipilih melalui pilihan raya umum. Dan bila rakyat pergi melalui parti-parti politik itu secara bebas. Jadi calon-calon pilihan raya lah. Bila calon-calon pilihan raya pergi kepada rakyat untuk diundi, mereka terpaksalah berikan janji-janji. Apakah yang mereka akan buat? Dia seperti seolah-olah macam dia orang punya CV, kurikulum nak minta kerja kan. Dia punya kurikulum dan juga apa yang mereka boleh menyumbangkan kepada negara. Jadi manifesto itu merupakan apakah yang calon tersebut atau parti tersebut boleh capai sekiranya mereka dilantik sebagai wakil rakyat. Jadi manifesto merupakan inverted commas janji-janji calon-calon kepada pengundi-pengundi bahawa inilah yang akan saya lakukan sekiranya saya dilantik sebagai wakil rakyat. Jadi pentingnya manifesto ialah ia membolehkan rakyat untuk membuat keputusan atau buat satu keputusan untuk sama ada untuk mengundi atau tidak. Dan rakyat juga perlu bandingkan manifesto satu parti dengan manifesto satu parti yang lain. Adakah manifesto atau janji-janji atau polisi-polisi yang kononnya akan dilakukan atau dilancar ataupun digubal oleh parti yang menang, yang mana yang lebih baik. Jadi itulah secara ringkasnya maksud manifesto, janji perkara-perkara yang akan dilaksanakan oleh parti yang menang. Kita juga pernah dengar janji ini ataupun manifesto sebagaimana Tun Dr. Mahathir pernah katakan, more or less, lebih kurang. Manifesto ini bukanlah seperti Bible yang perlu diikut. Jadi adakah janji sekadar janji? Okay. Dia macam inilah Fudil ya. Saya pernah tanya pada diri saya tahu. Kalau saya pergi pada satu syarikat untuk memohon kerja. Saya pergi ke syarikat untuk memohon kerja, saya terpaksa bawa CV saya menunjukkan kelayakan saya. Apakah kelayakan saya, apakah pengalaman saya dan sebagainya. Pada masa yang sama, syarikat juga nak tahu apa yang kebolehan saya, apakah yang saya boleh beri kepada syarikat tersebut. Jadi sama seperti itu juga, bagaimana kita nak undi seorang calon, sekiranya calon tidak memberitahu kita secara manifesto apakah mereka akan dicapai. Jadi bagaimana kalau mereka sudah bagi kita manifesto dan selepas mereka menang, mereka mengatakan tidak perlu ikut. Jadi tak kena. Jadi pada saya, mau tidak mau, yang pertama sekali ialah calon-calon tidak boleh menipu rakyat dengan meletakkan dalam manifesto perkara-perkara yang mereka tahu mereka tidak akan capai. Sebagai contoh, kalau kita lihat dulu seorang pemimpin telah mengatakan bahawa kami tidak sangka kami menang, jadi kami hanya beri janji-janji yang manis. Itu satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Jadi di negara kita ini, orang-orang politik harus ada satu sikap di mana mereka hanya letak di dalam manifesto perkara-perkara yang mereka merasakan kebarangkalian mereka boleh capai. Saya tidak mengatakan mereka harus capai apa yang mereka letakkan, tetapi mereka harus berusaha untuk mencapai apa yang mereka janji. Jadi itu pentingnya manifesto. Yang keduanya ialah jika seorang ahli politik mengatakan kami letakkan sebagai janji dan janji itu bukan Bible, tak perlu kami ikut, maknanya mereka menipu. Jadi dari satu aspek, saudara Fudil, bila seorang rakyat pergi mengundi berdasarkan kepada manifesto, itu merupakan satu kontrak di antara rakyat dan juga wakil rakyat. Kami undi kamu berdasarkan manifesto ini. Dan itulah sebabnya kami memberi kamu satu mandat. Apa tu mandat? Mandat tu maknanya rakyat mengatakan saya undi kamu, kamu menang, kita memberi kuasa kepada kamu menjadi wakil rakyat dan kadang-kadang untuk menubuh kerajaan berdasarkan manifesto yang kamu berikan. Jadi mandat itu atau kuasa itu diberikanlah berkait rapat dengan manifesto. Jadi itulah pentingnya manifesto dan mandat. Jika manifesto ini tidak dapat disempurnakan,
mandat tersebut sepatutnya ditarik balik. Okey. Itu satu soalan yang menarik sebab tidak ada di Malaysia ini di mana seorang pengundi membawa seorang wakil rakyat ataupun kerajaan ke mahkamah untuk mengatakan ada wujudnya breach of contract. Ya. Kemungkinan kontrak di antara wakil rakyat dan juga pengundi. Tapi kalau kita lihat kepada mandat dan kesempurnaan ataupun melaksanakan mandat tersebut, manifesto tersebut, kita ketahui bahawa ada keadaan-keadaan tertentu di mana manifesto atau janji-janji itu tidak dapat dilaksanakan dalam masa-masa tertentu. Ada sebab-sebab yang lain. Jadi pada saya kita tidak boleh merunggut jika manifesto itu dicuba untuk dilaksanakan dan tidak berjaya. Itu lain daripada keadaan di mana orang politik itu yang menang dia sengaja diabaikan, dia ketepikan. Itu lain. Jadi kita tak boleh abaikan atau ketepikan manifesto itu sekaligus. Bermakna dia memang berniat dan berkelakuan untuk menipu rakyat. Faham ya? Jadi tidak berjaya untuk sempurnakan manifesto, dia mesti ada keadaan-keadaan yang munasabah. Kenapa wakil rakyat itu atau kerajaan tidak dapat untuk melaksanakan manifesto tersebut? Jadi dari segi mandat, bila okey. Bezanya di antara wakil rakyat dan orang yang bekerja dengan syarikat. Bila kita apply, kita memohon untuk kerja dengan syarikat, kita diberi probation period sebab 3 bulan. Kadang-kadang majikan tidak begitu gembira dengan kita, dia extend lagi 2 bulan, 5 bulan probation. Tetapi ini kita mewakili, kita mengundi seorang wakil rakyat, kita memberikan mereka 5 tahun tau. Tak tahu mereka ni berkebolehan atau tidak. Faham ya? Kita ambil risiko yang besar. Dan mereka juga menelan kos yang besar juga, mereka pun dibayar dan sebagainya. Jadi di sini timbul persoalan setakat manakah mandat mereka itu. Saya mengatakan bahawa bila seorang wakil rakyat itu menang, mandat itu tidaklah bersamaan seperti satu blank check. Bukan kita bagi dia cek kosong, tulislah jumlah mana yang mereka nak. Tidak. Mandat yang kita berikan pada mereka ialah mandat kamu tertakluk sebahagian besarnya kepada manifesto yang kamu buat. Yang keduanya, mandat yang kami berikan kepada kamu sebagai wakil rakyat dan kerajaan juga tertakluk kepada undang-undang negara, juga tertakluk kepada kedaulatan undang-undang, juga tertakluk terutamanya tertakluk kepada perlembagaan dan sebagainya. Jadi ini merupakan dalam undang-undang kita mengatakan sebagai legitimate expectation, ekspektasi legitimate, di mana kita dari segi undang-undang kita mengatakan bahawa inilah sikap-sikap, karakter-karakter yang perlu wakil-wakil rakyat itu memenuhi untuk memenuhi mandat mereka. Jadi sama ada mandat mereka itu boleh dibatalkan. Setakat ini kita perlu tunggu untuk pilihan raya yang kemudiannya, sebab tidak pernah ada setakat ini belum pernah ada lagi mana-mana pengundi yang mencabar mandat dalam mahkamah. Jadi kita tak tahu masa depan nanti mungkin ada mana-mana pengundi yang nak mencuba wakil rakyat mereka yang tidak berfungsi seperti mana sepatutnya ataupun gagal berfungsi sebagai wakil rakyat, dan pergi ke mahkamah mengatakan kita tarik balik mandat. Jadi saya tidak tahu. Jadi setakat ini memang dari segi demokrasi ia tertakluk kepada pertandingan di pilihan raya umum. Terima kasih Datuk Seri kerana menjelaskan. Saya rasa memang sudah jelaslah kepada saya dan juga penonton-penonton bahawa perbezaan dan implikasi sama ada manifesto dan juga mandat. Dan juga pentingnya manifesto sebagai asas atau landasan perjuangan seorang calon dalam pilihan raya. Dan yang keduanya ialah mandat yang diambil itu janganlah dia dikira kita dah menang. Awak undi saya suka hati saya lah. Tak boleh. Zaman tu dah berlalu. Hari ini rakyat mahu wakil-wakil rakyat atau kerajaan yang accountable, yang bertanggungjawab kepada rakyat balik. Dan saya juga percaya berdasarkan apa yang Datuk Seri katakan sebentar tadi, ia juga menekan atau memberi tekanan terhadap rakyat-rakyat yang berfikir, yang mana rakyat perlu berfikir dan melihat manifesto itu sama ada reasonable ataupun tidak untuk sesuatu manifesto itu dicapai. Betul sekali ya. Dan saya percaya ia membawa kembali ideologi ataupun spirit Rapera sendiri, yang mana menghasilkan rakyat yang berfikir dan berihsan. Mandat yang diterima adalah tanggungjawab, dan saya percaya
pemerintah, pentadbir harusnya berihsan dalam melaksanakan tanggungjawab. Terima kasih Datuk Seri kerana memberi penjelasan yang amat komprehensif, dan thank you for terima kasih kepada penonton-penonton. Jangan lupa untuk like dan share video kami. Thank you so much.